Baru-baru ini di media sosial kecoh tentang kehilangan seorang remaja. Oke, saya minta maaf kalau dalam video ini saya ada tersilap kata yang boleh menyakitkan hati. Oke, yang pertama sekali saya tidak ambil tahu lah pasal case ini, sebab namun berita ini menjadi heboh apabila kehilangan remaja tersebut adalah secara misteri dan agak pelik. Jadi saya tertarik dan ingin tahu kenapa remaja tersebut boleh hilang secara misteri. Jadi Facebook tersebut ialah pak saudara dia, ya, yang bernama Azizul Rahman. Jadi Facebook dia ni yang update kehilangan remaja tersebut. Saya coba bacalah kronologi macam mana remaja tersebut boleh hilang. Di awal post pengguna Facebook berkenaan, dia hanya minta doakan kepada orang ramai agar anak saudaranya yang berumur 13 tahun hilang di depan rumahnya pada pukul 9 malam dan tidak dapat dikesan. Namun orang belum tahu lagi secara detail bagaimana anak saudara dia boleh hilang secara misteri. Mungkin diculik, mungkin kes jenayah. Namun pengguna Facebook tersebut yaitu Azizul Rahman sekali lagi post mengenai kehilangan anak saudaranya, tapi kali ini secara lebih detail, yaitu pada 9 malam tariknya 10 bulan 1 2022. Masih lagi tidak dapat dijumpai hinggalah pukul 4.38 petang 11 bulan 1 2022, dan masih lagi minta doa dari orang ramai agar anak saudaranya dapat ditemui. Yang peliknya guys, dia tidak hilang di kawasan orang lain ataupun di mana kawasan-kawasan hutan, tapi dia hilang di kawasan rumah dia sendiri. So pengguna Facebook tersebut memberikan kronologi bagaimana anak buahnya boleh hilang pada pukul 9 malam, yaitu pada 10 bulan 1 2022. Kisahnya itu bermula ketika Azim main depan rumah dengan 3 orang awam. Lepas tu dia bagi tahu yang anak buahnya ini ingin pergi buang air kecil. Dia pergi ke arah semak, dan pada pukul 11 malam ibunya panggil dia untuk masuk. Ibu dia nampak si Azim ni samar-samar lah, tapi sebelum dia masuk ibunya sudah tertidur. Dan apabila ibunya bangun, sedar-sedar sudah jam 3 pagi. 3 pagi guys, 3 pagi. Namun kelibat si Azim ni tiada. Jadi mereka pun tunggu, tidak balik-balik. Hinggalah keesokannya mereka mencari di merata tempat, mencari si Azim ni, pun tidak dapat jumpa. Jadi tanpa membuang masa, mereka pun pergi membuat report polis pada 11 bulan 1 2022. Namun polis tidak boleh ambil kes berkenaan memandangkan kehilangan si Azim ni tidak sampai 24 jam. Kawasan tempat si Azim hilang ni adalah kawasan hutan, jadi memang sangat berbahaya. Kawasan dia hilang tu ialah kawasan hutan rimba, memang sangat berbahaya. Pihak polis Angkatan Pertahanan Awam Bomba sudah datang untuk membantu si Azim, dan kamu boleh lihat gambar-gambarnya sudah mulai tersebar di media sosial tentang kehilangan si Azim pada 12 bulan 1 2022 jam 12.22 pagi. Pencarian masih dilakukan oleh orang kampung. Pihak polis pertahanan awam dan bomba pun masih belum lagi dapat menjejaki kehilangan si Azim ini. Belum ada pertanda. Mereka terpaksa mengambil inisiatif untuk memanggil ustadz-ustadz
minta doa agar si Azim ni dapat ditemui. Pada keesokan harinya, pihak polis sudah menggunakan unit K9 ni adalah salah satu ikhtiar daripada pihak berkuasa untuk mencari orang yang hilang. Namun begitu pun masih tidak dapat lagi menjejaki si Azim ini. Anjing unit K9 ini bukan sebarang anjing yang biasa yang macam kamu nampak, yang kamu pelihara tuh. Anjing K9 ini memang sudah dilatih untuk mencari mangsa-mangsa yang hilang. Dan pengguna Facebook Azizul Rahman ini, dia bagi lokasi terakhir di mana kawannya nampak si Azim. Kalau kita nampak dalam gambar berkenaan ada bulat merah yang dikatakan disitulah lokasi terakhir si Azim ni, dan bahwa kawan-kawan si Azim ni sangka yang si Azim ni sudah pulang ke rumah, dan selepas puas rekan-rekannya menunggu si Azim ni tidak pulang-pulang. Jadi rekan-rekannya pun pulanglah, tidak hiraukan si Azim ni. Dan keesokan harinya baru mereka tahu yang si Azim ni hilang pada 12 bulan 1 2022. Operasi mencari masih lagi diteruskan, dan akhirnya pada petang si Azim ni akhirnya dijumpai pada tanggal 12 bulan 1 2022. Lebih kurang jam 6 petang si Azim ni dijumpai 2 km dari rumah dia dalam keadaan lemah, lesu dan masih trauma. Dan bila disuruh cakap, dia tidak mahu bercakap guys. Dia macam blur, dia macam takut. Dia pun heran kenapa yang berlaku sebenarnya, kenapa orang ramai ada, dan kenapa polis ada, dan kenapa ada bomba, dan kenapa ada APM, Angkatan Pertahanan Awam. Orang kamu berjaya jumpa berdekatan dengan rumahnya, dan syukurlah si Azim ni dijumpai. Jadi si Azim ni pun berceritalah, dia kongsikan cerita dia, pun tidak sedar apa sebenarnya yang berlaku. Dia cakap ketika dia habis bermain dengan rekan-rekannya itu, dia ingin buang air kecil di semak. Tiba-tiba dia cakap yang dia rasa ngantuk. Bila dia cuba buka WhatsApp, dia tertidur. Dan dia kata dia hanya rasa tidur seperti 1 jam sahaja. Bila dia bangun, tiba-tiba berada di kawasan yang orang kampung itu temuilah. Dan rasa terkejut apa sebenarnya yang terjadi. Dan dia cakap dia hanya tertidur 1 jam sahaja, sedangkan dia hilang 2 malam 3 hari tidak dapat dijumpai. Dan memang sangat misteri dan pelik guys. Jadi guys, setakat itu saja video kita untuk hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Bye. Komen di bawah apa pendapat kamu tentang kehilangan remaja tersebut. Bye. Cakap yang positif, jangan cakap yang negatif. Okay? So, bye-bye.